Baiklah, bertemu kembali. Jika tadi kita memberi fokus kepada isu politik dalam negara, kita bersama dengan penganalisis. Jadi seperti saya katakan tadi, untuk waktu ini kita akan bersama dengan rakan setugas. Tapi sebelum itu saya bacakan dulu antara intipati yang akan menjadi titik perbincangan ataupun fokus perbincangan kita, di mana hari ini seramai 397 kanak-kanak telah menerima dos pertama vaksin dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PKIDS yang dibuka sejak semalam. Dan menurut Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, kempen selama 5 hari sehingga 24 Jun ini memberi peluang kepada ibu bapa untuk mendapatkan vaksin bagi anak mereka berusia 5 tahun dan ke atas. Antara lain ujarnya, untuk PKIDS ini, KKM telah mulakan satu kempen khusus dibuka semula PKIDS bagi tempoh 5 hari dari 20 hingga 24 Jun sempena Minggu Imunisasi Kebangsaan. Dan rakan setugas Faris Azman membuat liputan mengenai sidang media tersebut. Jadi mungkin Faris boleh kongsikan dengan secara lebih lanjut lagi apa antara perincian secara detail yang dikongsikan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin pada sidang media sebentar tadi. Faris. Baik, terima kasih Syah. Mengenai dengan PIC kit ataupun PKIDS yang kita katakan, apa yang dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan sebentar tadi juga, di mana ia memberi ruang sebenarnya Syah bagi rakyat Malaysia, khususnya kepada ibu bapa di mana anak-anak mereka baru saja mencecah usia 5 tahun sehingga 12 tahun. Dan pada masa yang sama juga jelas beliau dalam sidang media sebentar tadi yang berlangsung di salah sebuah hotel di Petaling Jaya, beliau memaklumkan daripada 397 angka itu, 150 adalah kanak-kanak yang baru saja mencapai usia 5 tahun. Dan dalam tempoh 5 hari ini sebenarnya melalui kempen PIC Kids atau PKIDS yang dijalankan di seluruh negara, apa yang dikatakan oleh Menteri Kesihatan sendiri sebenarnya Syaf, di mana angka itu dijangka meningkat dalam tempoh sehingga 24 Jun ini. Dan sudah tentu kita ingin melihat bagaimana jelas Khairy juga di mana ibu bapa bertanggungjawab memastikan anak-anak mereka juga terlindung daripada COVID-19, meskipun ketika ini jelas Menteri Kesihatan di mana angka terkawal, tetapi seperti mana kita tahu jelas beliau gelombang baru mungkin akan berlaku bila-bila masa apabila kita tahu varian seperti Omicron dan sebagainya. Tetapi ia seperti di mana keluk itu boleh meningkat dan boleh menurun pada bila-bila masa mengenai COVID-19. Jadi 5 hari tempoh kempen ini jelas Khairy juga adalah tempoh terbaik untuk ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan vaksin lengkap melalui PIC kit ataupun PKIDS. Dan mungkin kita nak bercerita mengenai PKIDS sebenarnya Syaf, lebih daripada 1 juta di mana kanak-kanak berusia 5 tahun hingga 12 tahun telah pun mendapat dos pertama. Ini adalah angka yang dilaporkan oleh PKIDS sendiri dalam laman sesawang. Dan pada masa yang sama juga tempoh yang berakhir 31 Mei ini adalah langkah ataupun usaha kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan sebenarnya Syaf untuk memastikan bahawa semua pihak terlindung, khususnya kepada kanak-kanak berusia 5 tahun hingga 12 tahun. Itu bercerita mengenai dengan PKIDS. Dan dalam sidang media sebentar tadi Syaf, banyak sebenarnya perkara yang telah pun dimaklumkan oleh Khairy Jamaluddin juga, antaranya mengenai dengan booster kedua. Kerana kita tahu booster kedua juga digalakkan untuk golongan warga emas berusia 60 tahun ke atas, dan juga pada masa yang sama juga mereka yang mempunyai underlying problem ataupun sickness ataupun illness di mana yang mempunyai masalah kesihatan seperti diabetes, begitu juga darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya. Mereka digalakkan untuk mendapatkan dos penggalak kedua. Dan jelas Khairy sebentar tadi dalam sidang media sebenarnya Syaf, beliau mengatakan lebih daripada 107,000 rakyat Malaysia telah mendapatkan dos penggalak kedua. Dan pada masa yang sama juga beliau menyarankan agar warga-warga emas juga dapat mendapatkan dos penggalak kedua bagi memastikan bahawa mereka sentiasa terlindung. Dan ada juga SOT ataupun apa yang diucapkan oleh Menteri Kesihatan, kalau sebentar sekali lagi mungkin kita boleh dengarkan apa yang dijelaskan oleh Khairy. Dan pada masa yang sama Syaf, banyak perkara-perkara lain, antaranya selain daripada booster kedua turut dimaklumkan mengenai dengan bagaimana perjalanan di mana pada hari ini juga 147 pengarah-pengarah hospital dari seluruh negara telah pun berkumpul dalam bersidang dalam tempoh 3 hari ini, bermula hari ini di salah sebuah hotel di ibu negara ini untuk memberikan penerangan dan apakah misi dan visi Kementerian Kesihatan Malaysia khususnya dalam menepani pandemik. Dan seperti mana Menteri Kesihatan juga Syaf mengatakan bahawa pandemik COVID-19 ini adalah satu pengajaran dan pembelajaran buat kita semua, khususnya kepada KKM. Dan ini bukanlah pandemik
pandemik yang terakhir. Kita mungkin berdepan pandemik-pandemik lain yang akan berlaku dalam tempoh-tempoh yang mendatang. Jadi persiapan ini perlu dijalankan untuk memastikan bahawa kita sentiasa bersiap sedia dalam menangani apa saja isu kesihatan awam. Syaf. Baik, Faris, saya pastinya dalam sidang media tersebut bukan saja menyentuh mengenai soal PKIDS dan juga booster yang kedua, tetapi juga ada laporan di astrawani.com hari ini yang menunjukkan ini bukan pandemik terakhir, sistem kesihatan diperkukuh itu yang Faris kongsikan sebentar tadi. Mungkin lain daripada isu ataupun isu yang circulate around masalah kesihatan, apa lagi antara yang menjadi tumpuan dalam sidang media tersebut sebentar tadi, Faris? Baik, ada beberapa sebenarnya soalan-soalan, antaranya nama Menteri Kesihatan sendiri yang telah pun dipetik dalam satu kes mahkamah mengenai UKSB atau Ultra Kirana Sdn Bhd yang dalam kesnya dalam kita katakan mahkamah ketika ini, dan beliau menegaskan, Khairi sendiri menjelaskan bahawa beliau akan memberikan kerjasama jika dakwaan itu benar, dan pada masa sama juga beliau mengatakan SPRN tidak lagi memanggil beliau, dan beliau menegaskan sekali lagi menjelaskan dalam sidang media yang kita laporkan secara langsung pada awal tengah hari tadi bahawa beliau tidak pernah menerima apa-apa sumbangan secara peribadi. Itu antara soalan mengenai UKSB, dan beberapa soalan-soalan berbangkit antaranya bagaimana dengan pembekalan ubat-ubatan di seluruh negara. Ada juga yang mengatakan bahawa terdapat kekurangan ubat-ubatan. Jelas Khairi juga di mana proses mengenapasi itu telah pun dilakukan dan juga akan melibatkan beberapa pihak, antaranya syarikat farmaseutika, begitu juga dengan persatuan-persatuan medical di Malaysia juga mengenai dengan perkara-perkara ini. Dan pada masa sama juga jelas Khairi sebenarnya Syaf, di mana Kementerian Kesihatan juga akan meminjamkan ubat-ubatan khususnya kepada hospital-hospital, klinik-klinik swasta yang mengalami kekurangan bekalan ubat. Dan jelas Khairi juga antara ubat yang dilaporkan kurang antaranya mengenai dengan ubat-ubatan seperti cold, di mana flu, sesama, batuk dan juga antibiotik bagi kanak-kanak. Itu antara ubat-ubat yang beliau mengatakan, beliau sebut dalam sidang media sebentar tadi. Dan selain daripada isu itu juga turut dibangkitkan adalah isu mengenai MySejahtera. Beliau mengatakan kerajaan belum lagi membayar kepada ataupun menerima bayaran ataupun membayar kepada mana-mana pihak mengenai MySejahtera. Dan ada beberapa perkara-perkara yang mungkin kita boleh ceritakan dalam sidang media sebentar tadi, dan pada masa sama juga Khairi boleh saya katakan dalam sidang media itu beliau mengatakan bahawa apa yang penting adalah persiapan dan matlamat KKM sebenarnya Syah, walaupun keluk COVID-19 ini telah pun turun sedikit dan beberapa hari lalu kosong atau sifar kematian dilaporkan dalam COVID now atas inisiatif kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menangani isu COVID-19, tetapi beliau sekali lagi berulang-ulang kali sebenarnya Syah mengatakan bahawa perlu ada persefahaman daripada rakyat, masyarakat dan juga KKM, dan pada masa sama juga mengenai vaksin, begitu juga dengan SOP walaupun sedikit longgar dalam fasa peralihan endemik ini. Kita dalam fasa peralihan endemik, tetapi beliau mengatakan bahawa SOP perlu dijaga dan memastikan bahawa Malaysia tidak lagi menjadi seperti mana 2 tahun sudah apabila pandemik COVID-19 juga melanda seluruh dunia, dan Malaysia juga memberi kesan kepada ekonomi, begitu juga dari sektor kesihatan awam, begitu juga dari kesihatan rakyat sendiri. Jadi persiapan-persiapan itu dirangka oleh KKM untuk memastikan bahawa mereka bersiap sedia apa sahaja pandemik yang berlaku selepas ini Syaf, kita mampu menangani sebagaimana COVID-19 Syaf. Baik, Faris, saya tertarik dengan satu isu di mana Faris ada sebutkan sebentar tadi mengenai isu kekurangan bekalan ubat. Jadi mungkin ada sebarang jaminan yang diberikan ataupun satu pasukan dibentuk untuk memastikan isu ini tidak berpanjangan, Faris? Baik, jelas Menteri Kesihatan sebenarnya Khairi mengatakan sebentar tadi, di mana beliau mengatakan isu kekurangan ubat ini akan diselesaikan dalam tempoh yang terdekat, di mana jaminan telah pun diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa ubat-ubatan jika terdapat kekurangan akan diberikan daripada KKM sendiri kepada pihak swasta, iaitu hospital atau klinik swasta, untuk memastikan bahawa tiada isu bekalan ubat-ubatan yang kurang. Dan beliau sekali lagi menegaskan bahawa bekalan ubat-ubatan yang dikatakan, yang didakwa kurang itu adalah hanyalah bekalan-bekalan ubatan yang di mana saya katakan seperti tadi mengenai sesama, batuk-batuk, begitu juga antibiotik kanak-kanak sahaja, tidaklah melepasi daripada ubat-ubat yang penting seperti penyakit-penyakit yang boleh katakan
klinik apa kita katakan seperti sakit jantung dan sebagainya, ubat-ubatan untuk penyakit-penyakit tertentu juga masih lagi terkawal dari segi bekalannya, hanya untuk ubat-ubatan seperti demam, sesama, batuk-batuk dan juga antibiotik kanak-kanak sahaja yang dikatakan oleh Menteri Kesihatan ada kekurangan di beberapa kawasan. Tetapi pada masa sama juga kerajaan khususnya KKM sedang melaksanakan apa yang perlu dan memberi jaminan bahawa isu ini dapat diselesaikan dalam tempoh yang terdekat, Syaf. Baiklah, itu dia tadi perkongsian dari rakan setugas Faris Azman. Terima kasih Faris atas perkongsian tersebut. Cukup panjang lebar penjelasannya mengenai beberapa isu utama yang disebutkan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin. Antaranya saya ulang semula di astrawani.com, anda dapat saksikan